Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan dengan topik 2.6 daya. Pada akhir pembelajaran hari ini, pelajar dapat yang pertama mendefinisikan daya sebagai kadar perubahan momentum, dan yang kedua ialah pelajar boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus F sama dengan MA. Baiklah, apakah itu daya? Kebanyakan aktiviti dalam kehidupan harian melibatkan daya. Daya boleh mengubah keadaan gerakan sesuatu objek, seperti bola rugby ini apabila disepak, didapati bola rugby akan melantun jauh. Jadi, bola rugby ialah objek, kemudian daya yang dikenakan adalah kasut yang menyepak bola tersebut. Jadi, didapati bola itu akan melantun jauh. Itu adalah contoh yang melibatkan daya dalam kehidupan harian kita. Okey, keputusan aktiviti tadi menunjukkan bahawa pecutan suatu objek bergantung pada daya yang dikenakan dan jisim objek itu. Baiklah, kita lihat graf 2.53, iaitu graf pecutan daya. Graf ini menunjukkan bahawa pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan apabila jisim objek itu malah. Maka, di sini kita boleh menulis A berkadar terus dengan F, iaitu A adalah pecutan, manakala F adalah daya, di mana jisim objek itu adalah malah. Kemudian, bagi graf yang kedua, iaitu graf 2.54, pecutan berkadar songsang dengan jisim objek apabila daya yang malah dikenakan. Maka, pecutan berkadar songsang dengan M. Ditulis seperti ini A berkadar 1/M, di mana daya adalah malah. Kemudian, gabungkan kedua-dua hubungan graf ini, maka didapati A berkadar F/M. Okey, iaitu berkadar terus dengan F dan berkadar songsang dengan M. Apabila digabungkan, maka dapatlah F berkadar MA. Ataupun kita boleh tulis F sama dengan MA, di mana F adalah daya, M adalah jisim dan A adalah pecutan. Okay, ini adalah kaedah untuk menerbitkan rumus F sama dengan MA. So, saya harap bila soalan meminta pelajar untuk menunjukkan bagaimana formula daya ini diperolehi, maka perlulah ditunjukkan bermula daripada graf A lawan F, iaitu pecutan daya, dan daripada graf A songsang jisim, ataupun kita panggil graf pecutan songsangan jisim. So, hubungan antara daya F, jisim M dan pecutan A bagi suatu objek yang bergerak ialah ini dia yang saya katakan tadi, iaitu F berkadar dengan MA. So, kita boleh terbitkan F berkadar M. A adalah daripada ungkapan hukum gerakan Newton kedua, iaitu gantikan A sama dengan V tolak U per T. Apabila digabungkan ke dalam formula ini, maka kembangkan M darab V jadilah MV, M darab U tolak MU per T. Jadi di sini hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya. So, daripada hubungan F berkadar MA, maka
F sama dengan K MA. K ialah pemalar. Di sini dinyatakan bahawa dalam unit SI, 1 Newton ialah daya yang menghasilkan pecutan 1 meter per saat apabila bertindak ke atas jisim 1 kilogram. Dengan itu, 1 Newton sama dengan K darab 1 kg darab 1 meter per saat. K adalah 1, maka terhasillah formula F sama dengan MA. Ini adalah cara untuk menerbitkan formula F sama dengan MA. Jadi, saya harap kamu boleh menerbitkan formula F sama dengan MA ini. Baiklah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus F sama dengan MA. Contoh 1, seorang pekerja menarik satu beban berjisim 80 kg di sepanjang permukaan mengufuk dengan daya 160 Newton. Jika permukaan itu licin dan tiada rintangan lain, berapakah pecutan beban itu? Kita lihat satu demi satu. Yang pertama, senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Jadi, pertama kita keluarkan maklumat yang ada di sini iaitu M. Okey, apa itu M? M ialah jisim. Jadi kamu tuliskan dahulu kuantiti, kemudian simbol untuk jisim adalah M sama dengan 80 kg, maklumat dia yang pertama. Kemudian yang kedua ada daya iaitu F sama dengan 160 Newton. Kemudian langkah yang kedua, kenal pasti dan tuliskan rumus. Okay, rumus kita di sini ialah F sama dengan MA. Seterusnya langkah yang ketiga, kita gantikan maklumat tadi ke dalam formula. Okey, soalan meminta mencari pecutan. Jadi kita jadikan A iaitu pecutan sebagai tajuk rumus. Gantikan A sama dengan F per M. F ialah 160 bahagi M 80. So kita dapat nilai pecutan 2 meter per saat. Ingat, ketika menulis maklumat, pastikan unit maklumat itu dalam SI unit. Okey, contoh yang kedua. Sebuah kereta berjisim 1200 kg bergerak dengan laju 30 meter per saat. Apabila brek kereta ditekan, kereta itu berhenti dalam masa 5 saat. Hitungkan daya yang dikenakan pada brek kereta itu. Okey, kita masukkan maklumat pecat pertama, kenal pasti maklumat dahulu sebenarnya. Okey, maklumat yang kita ada ialah jisim, kemudian ada hal laju, brek kereta ditekan. Jadi U adalah 30, brek kereta ditekan ialah V kosong. T5, hitungkan daya. Okey, baiklah, pertama sekali kita kena cari pecutannya dahulu. Okey, daripada formula yang lepas, ini adalah formula pecutan. Kamu semua kena ingat. Okey, ingat semula pembelajaran yang lepas di mana A iaitu pecutan sama dengan V tolak U bahagi T. V seperti yang saya kata tadi, apabila ia berhenti, V itu adalah hal laju akhir. Berhenti di akhir lah kan. Hal laju awal 30 U. So, kosong tolak U 30 bahagi T5. Jadi kita akan dapat negatif 6 meter per saat. Seterusnya, kita tuliskan formula untuk daya iaitu F sama dengan M darab A. M adalah jisim, darab dengan A yang kita perolehi sebentar tadi, negatif 6. Maka kita akan dapat daya dia ialah negatif 7200 Newton. Okey, tanda negatif menunjukkan daya bertindak pada arah bertentangan arah gerakan kereta. Okey, itulah dia pelajaran kita hari ini, iaitu yang pertama, bagaimana kita mendapatkan formula daya iaitu F sama dengan MA, dan seterusnya
kita menyelesaikan masalah yang melibatkan formula daya F sama dengan MA. Baiklah kelas, pembelajaran kita sampai di situ saja. So, buat latihan daripada buku teks. Seterusnya, jangan lupa perkukuhkan lagi pemahaman kamu dengan membuat kerja-kerja daripada modul yang telah dihantar ke rumah. Sekian, kita jumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum.